TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa Kehus anda. Selama 1 jam kita bersiaran. Nisa nak ingatkan setiap kali Nisa di sini nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, tangan tu cuci dengan bersih menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, seperti biasa topik kita pada hari ini berkaitan dengan tanaman makanan. Apa tu sebenarnya tanaman makanan? Apa yang saya fikirkan adalah mungkin pokok cili dekat rumah, mungkin pokok pandan yang ada depan rumah, kan? Adakah itu betul? Kita akan tanya dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Sebelum itu kita perkenalkan beliau dengan profil ini. Jom kita tonton sama-sama. Baik, semua jom kita mempersilakan Cikgu Idris daripada SMK Air Tawar Johor. Cikgu, apa khabar? Cikgu, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV. Macam mana perasaan cikgu pada hari ini? Sangat teruja. Teruja. Ya. Ada gemetar tak? Ada. Adalah sikit, tak mengapa. Kita sama-sama cikgu. Ya, cikgu. Topik kita hari ini adalah tanaman makanan. Tapi sebelum tu jom saya nak jemput cikgu ke meja saya di sana untuk kita menjalankan langkah-langkah SOP di mana kita telah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu. Contoh kita boleh simpan pelitup muka kita di dalam saku. Yang penting di tempat yang bersih. Contoh macam Nisa ada bekas plastik, boleh masukkan dalam bekas. Yang penting tidak letak merata-rata dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Pastikan pelitup muka anda masih bersih sekiranya ingin digunakan kembali. Saya persilakan cikgu dahulu untuk kita sanitasi tangan kita. Baik cikgu. Saya pula ya. Okey, yang di rumah jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Kerana kita masih melawan COVID-19. Kita belum menang dan jumlah kes pun cikgu ada hari naik, ada hari turun kan. Jadi kita tak boleh leka, maklumlah. Singgah-singgah ke bazar Ramadan lah, pergi ke kedai makan lah dan sebagainya. Baiklah cikgu, hari ini topik kita adalah tanaman makanan. Mungkin cikgu Idris boleh ceritakan sikit pada saya apa itu sebenarnya tanaman makanan? Okey, tanaman makanan ni adalah tumbuhan yang kita tanam untuk dijadikan sebagai sumber makanan makanan seperti kita. Beras. Seperti padi untuk mengeluarkan beras. Betul tadi. Pokok cili. Cili tu betul lah. kita makan kan. Okey, baik. Cikgu, nampaknya saya tidak bersorangan untuk kita sama-sama membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan kita juga dari SMK Air Tawar Johor. Kita persilakan rakan-rakan kita. Hai, Assalamualaikum semua. Semuanya sudah di talian. Hai. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi pula dah, maaf. Apa khabar semua? Semua sihat ya? Kalau anda sihat, anda bersedia, anda bertenaga, bagi Nisa double thumbs up. Double thumbs up. Semua. Asal teragak-ragak tu. Ada teragak-ragak ke? Bersedia ke semua? Kalau bersedia boleh bagi Nisa double thumbs up tak? Ke tak dengar kita? Kawan ni je, Azim je dengar kita. Yang lain macam mana? Dengar. Oh, dengar. Kalau dengar bagilah double thumbs up. Tak sudi ke? Okey, baiklah. Kita kira mereka sudah bersedialah. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan rakan-rakan kita. Jom kita persilakan Zarul Hakimi. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Hakimi. Ya. Baik. Seterusnya Hazika, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazika binti Zulkifli. Baik, terima kasih. Hazim, silakan. Hazika boleh tutup mikrofonnya ya? Ya. Saya Muhammad Azim Berina. Baik, terima kasih Hazim. Seterusnya Nora Mira Iliana, silakan. Nora Mira Iliana. Assalamualaikum. Nama saya Nora Mira Iliana binti Lois. Baik, terima kasih. Kita persilakan juga Farisa, silakan. Assalamualaikum, nama saya Farisa Nur Alia, dari binti Madrasah ini.
Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali, Khairun Najmi. Sila perkenalkan diri anda. Baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Kawan-kawan, nanti kalau kita nak bercakap bila cikgu tanya soalan, yang lain boleh tutup mikrofon, yang menjawab saja buka mikrofon dan dekatkan mikrofon tu di mulut. Takut nanti kita kat sini tak dengar jawapannya. Okey, baiklah. Cikgu Idris, mungkin cikgu boleh teruskan dengan sedikit pengenalan tentang topik kita pada hari ini. Apa yang kita nak ulang kaji? Okey, hari ini kita akan mengulang kaji tanaman makanan bagi modul 2, iaitu penyediaan kawasan tanaman. Penyediaan kawasan tanaman. Kita nak bersawah ke cikgu hari ini? Oh tak. Tidak. Kita cuma sediakan kawasan dulu. Okey, apa-apa tanaman kita cuma sediakan dulu kawasan. Cikgu, topik ni ada topik tingkatan 4 atau 5? Ni topik tingkatan 4. Tingkatan 4. Jadi kawan-kawan kita ni semua tingkatan 5 kan? Ya, tingkatan 5. Calon SPM 2021. Calon SPM 2021. Jadi ini topik untuk anda ulang kaji mana tu nanti keluar peperiksaan. Dah ingat, hari tu ada ulang kaji dengan Cikgu Idris. Baiklah, sebelum kita mulakan mata pelajaran kita, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal menonton Road to Success SPM 2021. Kita jumpa selepas ini. Bagi saya, subjek tanaman makanan rasa amat mudah dipelajari. Tetapi, perlu melakukan semua aktiviti yang diajar seperti pembersihan kawasan, menanam, penjagaan tanaman dan menjual hasil. Oleh itu, kita boleh menjawab soalan dengan mudah. Saya berharap saya akan mendapat keputusan yang cemerlang bagi SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Kembali ke Road to Success SPM 2021 di mana bersama Nisa adalah Cikgu Idris dan juga rakan-rakan dari SMK Air Tawar Johor. Baiklah, topik kita hari ini adalah ulang kaji bagi subjek tanaman makanan tingkatan 4 modul 2, Cikgu ya? Ya, betul. Ya, baiklah Cikgu Idris, jom kita mulakan. Okey, hari ini anda akan bersama saya. Kita akan ulang kaji topik tanaman makanan modul 2, iaitu penyediaan kawasan tanaman. Sebenarnya modul 2 ni terbahagi kepada 2 subtopik, iaitu yang pertama adalah penyediaan kawasan tanaman dan yang kedua adalah penyediaan tapak semaian tanaman dan pemasangan sistem pengairan. Okay, kita lihat penyediaan kawasan tanaman. Ada 10 objektif yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi subtopik ini, di mana 3 daripadanya adalah secara teori dan 7 yang lain adalah amali. Sebenarnya amali dan teori ni saling berkait. Sebenarnya dia adalah proses pembincangan mengapa aktiviti itu dilakukan. Sekiranya pelajar dapat kuasai 10 ni, insya-Allah tak ada masalah. SPM mereka boleh jawab soalan dengan baik. Okey, kita teruskan dengan langkah kerja penyediaan kawasan tanaman. Sebenarnya langkah-langkah kerja ini kita boleh susun bermula dengan pemilihan tapak tanaman, diikuti dengan membersihkan kawasan, membajak kawasan tanaman, menggembur kawasan tanaman, membina batas, menabur kapur dan bahan organik serta memasang sungkupan. Semua langkah-langkah kerja ini akan dibincangkan dalam topik ini dan semua perkara inilah sebenarnya yang perlu dikuasai oleh pelajar sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan pemilihan tapak tanaman. Ciri utama pemilihan tapak tanaman. Bila kita nak bercucuk tanam, kita mesti ada kawasan. Itulah, kawasan itulah yang kita namakan dia sebagai tapak tanaman. Boleh tak kita tanam je kat mana-mana? Tak boleh, Cikgu. Ikutlah kalau pokok tu tak hidup nanti macam mana? Itu sebenarnya ada ciri tertentu yang kita kena ambil kira supaya bila kita melakukan aktiviti bercucuk tanam, projek tanaman kita tu insya-Allah berjaya. Okey. Yang pertama adalah jenis tanah. Jenis tanah, kita kena tengok tanah tu sesuai tak sesuai dengan tanaman yang kita nak tanam. Yang kedua adalah pencahayaan. Sebab kita semua tahu tanaman, tumbuhan, dia memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis untuk dia hidup. Dan seterusnya adalah sumber air. Sumber air. Pernah tak dengar istilah orang kata tangan panas kalau cocok tanam? Ya, Cikgu. Tangan panas ni kalau siapa-siapa tanam pokok tak jadi. Betul ke, Cikgu? Betul ke tak kan? Tapi ada satu tip. Macam mana kita nak sejukkan tangan tu? Kita banyakkan siram pokok tu. Sebenarnya kita kena fikir balik. Betul ke tangan kita panas ataupun kita yang jarang siram pokok tu? Itu kita kena kenal pasti sebenarnya. Sebenarnya air sangat penting untuk tumbuhan. Tanpa air, biasanya kalau kita tengok, kalau musim kemarau, pokok jadi apa? Dia mati. Dia samalah macam tu. Okey, dan seterusnya ialah infrastruktur. Infrastruktur ni maksudnya
kemudahan yang diperlukanlah untuk kita melakukan aktiviti bercucuk tanam, terutamanya jalan. Macam mana kita nak sampai kawasan kita bercucuk tanam tu? Nak hantar baja, nak hantar biji benih dan sebagainya. Kalau tak ada jalan, susahlah kita nak sampai kawasan tanaman kita tu. Kita teruskan dengan kaedah membersihkan kawasan. Ada pelbagai cara untuk membersihkan kawasan. Sama ada kita menggunakan jentera seperti jentolak, ataupun kita menggunakan parang secara manual, menggunakan racun rumpai, ataupun kita menggunakan mesin kecil seperti gergaji rantai untuk tebang pokok-pokok besar. Okey, langkah yang seterusnya adalah tujuan membajak kawasan tanaman. Kita kena bajak kawasan tu, kita kena tahu kenapa kita kena bajak kawasan tu. Membajak ni adalah meliputi kerja-kerja memecah dan membalikkan tanah. Kenapa kita kena buat benda-benda, kenapa kita kena membajak ni? Pertama, nak memudahkan aktiviti mengemburkan tanah. Kita bajak dulu, kita angkat je tanah tu, kita balikkan je. Belum tanah tu belum gembur lagi. Berbeza ya bajak dan gembur. Beza. Bajak ni kita cuma balikkan dia je dan dia masih ketulan-ketulan yang besar. Sebab ada setengah tu kawasan tu padat, jadi kita kena gemburkan dulu, barulah kita boleh gemburkan dia dengan mudah. Setelah itu memperbaiki pengudaraan, mengeluarkan akar-akar pokok. Katakan sebelum ni kawasan tu hutan, akar besar, kita kena keluarkan dia. Dan seterusnya di samping tu kita dapat memusnahkan haiwan perosak lah. Haiwan perosak tanaman. Kemudian dah selesai kita membajak, barulah kita menggembur. Menggembur ni menghancurkan butir-butir tanah kasar tadi, ketulan-ketulan kasar ni supaya menjadi lebih halus. Supaya apa? Supaya nanti nak bina batas lagi mudahlah. Kita nak naikkan dia sebagai batas tu lagi mudah. Dan seterusnya memperbaiki saliran dan pengudaraan tanah. Pengudaraan tanah ni pun penting juga untuk akar. Akar sebenarnya bernafas tau sebenarnya. Dia bukan sekadar daripada daun je bernafas. Akar sendiri pun perlu bernafas. Membebaskan tanah daripada lebihan akar-akar pokok, menghapuskan rumpai. Kadang-kadang ada rumpai-rumpai lagi kita kena hapuskan atau kita kena buang. Dan kita juga tujuan mengembur tanah adalah memusnahkan organisma berbahaya kepada tanaman. Dah selesai. Ini antara alat-alat tu. Alat-alat digunakan untuk membajak tadi. Membajak kita gunakan bajak piring, bajak sepak, bajak pahat. Tiga-tiga ni nampak fungsi sama tapi pada tempat yang berbeza. Contohnya bajak piring ni sesuai untuk yang kawasan yang rumputnya tebal. Sebab apa? Piring tu dia boleh potong rumput tu. Kalau bajak sepak ni tak sesuai untuk rumput yang tebal, nanti dia sangkut. Untuk bajak pahat ni untuk kawasan yang padat lah, tanah yang keras. Biasanya tanah-tanah yang bila musim kering tu dia sangat padat dan kalau kita sangkut sakit tangan kita. Kita guna bajak pahat ni. Okey, ini alat jentera untuk menggembur. Dia bajak putar namanya. Bajak ni dia punya implement dia akan berputar dan dia akan menghancurkan lagi tanah-tanah yang tadi kita dah bajak. Okey, dah selesai, dah gembur tanah, kita bina batas. Langkah kerja membina batas ni, kita ukur saiz batas yang kita nak bina, kita tandakan dan kemudian barulah kita bina batas mengikut ukuran yang telah dibuat. Okey, batas ni sebenarnya terbagi kepada dua lah. Ada batas kita namakan sebagai batas tunggal dan lagi satu batas rata. Batas tunggal ni lebih kepada untuk tanaman-tanaman umbisi. Umbisi ni contohnya ubi, keledek. Batas dia lebih tinggi supaya buah tu nanti dia akan ubi-ubi ni tadi dia terhasil di bahagian tu. Batas tu. Tujuannya mudah nanti nak tuai. Manakala batas rata ni dia lebih rendah dan lebih lebar. Biasanya kita tanam tanaman sayuran berdaun lah seperti bayam. Contoh kat sini sawi. Dah siap batas apa semua, dah selesai, kita akan menabur kapur. Kenapa kita kena tabur kapur? Kat sini dia tulis meningkatkan pH tanah. Tahu tak apa itu pH tanah? Kawan-kawan tahu tak? Ada yang boleh jawab tak? Siapa masih ingat apa itu pH tanah? Ada tahu. Menjeling-menjeling ku bertentang semuanya, cikgu. Mungkin tak tahu. Okay, mungkin tak ingat. Boleh orang kata apa, refresh balik. Refresh balik. Dia sains. Dia menyebabkan apa? pH.
Mungkin tak ingat apa? Asid atau Alkali. Asid atau alkali. Sebenarnya untuk maklumat semua, tanah di Malaysia ni kebanyakannya adalah bersifat berasid. Di Malaysia berasid. Jadi kita pakai kapur ni untuk meningkatkan tahap alkali. Dia lebih kepada menghampiri neutral. Jadi barulah tanaman ni tanah ni jadi lebih subur. Okey. Itu tujuan utama dia. Selain daripada itu, ia tujuan dia nak memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kehadiran mikroorganisma baik tanah, menambah agregat tanah dan juga membekalkan nutrien. Yang mana kapur itu sendiri dia membekalkan nutrien kalsium pada pokok. Okey, selain daripada menabur kapur, kita juga akan menabur bahan organik. Bahan organik ni ramailah orang tahu. Baju organik kan, organic farming. Biasanya tujuan kita menabur kapur ni memang pertama kita nak tingkatkan lagi kesuburan tanah tu dan juga memperbaiki tekstur tanah ni. Tekstur tanah ni dia akan jadi tak mudah padat, dia boleh memegang air dan sebagainya. Okey. Selesai dah menabur kapur bahan organik ni. Jadi kita pasang sungkupan. Saya tak faham cikgu, sungkupan tu apa? Saya ni macam murid yang baru masuk kelas lah cikgu. Mungkin betul. Kadang-kadang ada juga orang, ramai juga sebenarnya yang tak tahu apa mungkin itu tahu maksud rupa tapi tak tahu nama dia sebenarnya sungkupan. Sebenarnya sungkup ni kita tutup permukaan batas ni. Dan dia ada tujuan dia lah. Kita tutup sama ada menggunakan bahan sintetik ataupun daripada bahan organik. Tujuannya kita tutup batas ni supaya yang pertama rumpai tak tumbuh. Kalau kita tak tutup, contohnya kita tanam bendir, kita tutup, kita kena cabut rumput lah hari-hari. Yang kedua, kalau katakan musim panas, tanah tu tak mudah kering. Yang mana? Mengekalkan kelembapan tadi kan, dan tanah tu tak panas. Macam kita cakap tadi kan, mula saya cakap, kita cakap tangan panas. Tangan panas ni, maksudnya kita yang buat tanaman tu berasa panas. Jadi cara dia kita, macam mana kita nak sejukkan tanaman ni supaya dia boleh hidup. Mengurangkan kehilangan nutrien. Kehilangan nutrien ni biasanya kalau hujan lebat. Kita dah tabur baja, kena hujan. Hujan yang lebat ni menyebabkan baja ni larut resap ke dalam tanah dan hilanglah pokok tak boleh ambil. Dan seterusnya kalau kita gunakan sungkupan organik, bila dia mereput dia akan jadi baja organik, dan bila keadaan suhu sejuk dia juga akan menggalakkan mikroorganisma baik tanah hadir ke kawasan batas tu. Okey, jadi selesai dah perbincangan ringkas untuk subtopik yang pertama. Kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu penyediaan tapak semaian tanaman dan pemasangan sistem pengairan. Tadi kita dah sediakan kawasan, tapi kita nak tanam. Jadi sebelum kita tanam, kalau kita pilih untuk menanam menggunakan anak benih, kita kena ada tapak semaian. Ada beza kalau benih, biji benih kita tanam terus biji benih. Tapi kadang-kadang kita nak tanam menggunakan anak pokok. Anak pokok. Jadi kita kena ada tapak semaian. Dan tapak semaian tu kenalah ada sistem pengairan zaman sekarang kan. Untuk mengelakkan tadi tangan panas tadi kena hindahkan tu. Okey. Jadi untuk subtopik ni ada 6 objektif yang pelajar perlu kuasai, iaitu menyenaraikan ciri utama pemilihan tapak semaian, memilih tapak untuk semaian yang sesuai, menyediakan bahan dan alatan tapak semaian, menilai dan memeriksa keperluan, mencadangkan sistem pengairan, memasang sistem pengairan yang sesuai untuk tapak semaian. Okey. Kita teruskan dengan ciri utama dalam pemilihan tapak semaian. Kita nak pilih tapak. Nak tentukan kita ada kawasan tanaman yang luas, kat mana kita nak letak sudut, kita panggil. Kadang-kadang kita letak sudut kan, sudut bacaan kan. Ni sudut tapak semaian. Tapak semaian kita anggap macam satu sudut yang mana kita nak kat situ kita semai benih sebagainya. Okey. Jadi kawasan yang mana? Kawasan pertama mesti kawasan yang paling rata. Paling rata lah. Yang kedua, tempatnya terbuka supaya tak terlindung daripada terhalang daripada untuk menerima cahaya matahari. Bebas banjir. Bebas banjir maksudnya kawasan tu tak mudah bertakung air. Sebab apa? Kalau tak nanti tanaman kita, anak pokok kita tadi mati. Mati sebab dia tenggelam dengan air. Dan
semestinya lah bekalan air dekat dengan bekalan air, sebab anak pokok ni lagi banyak air kita perlukan berbanding dengan pokok dewasa yang dia dah dah tumbuh, dah confirm hidup lah sebenarnya kita. Okey, dan seterusnya kemudahan infrastruktur macam biasa, jalan raya, elektrik dan sebagainya lah. Okey, menyediakan bahan dan alatan tapak semayan. Okey, ini antara sebahagian daripada alatan dan bahan. Okey, pelajar mesti tahu bezakan antara yang mana satu bahan, antara bahan ataupun alatan. Yes. Tapi kan cikgu, kalau kita zaman sekarang ni nak menanam pokok lah contohnya kan, pergi nursery banyak jenis-jenis tanah sampai kan boleh tersalah beli. Itu pun boleh menjadi kenapa pokok tak tumbuh dengan baik. Betul? Ya, betul. Kita kena tahu tanah yang pokok apa lah kita nak tanam, sesuai ke tak. Dan sebenarnya bagusnya kita tanya dalam tanah ni ada apa. Kandungan nutrien ke, baru kita tahu sesuai ke tak. Ya, baiklah. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan topik kita yang sekarang ni, cikgu tengah berbincang mengenai bahan dan alatan yang sesuai untuk tapak semaian. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Saya mengambil subjek tanaman makanan kerana saya sangat berminat subjek ini di mana saya boleh mendapat ilmu dan kemahiran tentang tanaman makanan. Subjek ini amat mudah dipelajari dan amat menyeronokkan. Saya berharap saya akan mendapat sukses yang cemerlang bagi peperiksaan SPM 2021. Didik TV KPM. 7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan itu. Kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Baiklah, kembali ke Road to Success SPM 2021 di mana kita sedang mengulang kaji bagi topik tanaman makanan modul 2. Kita sekarang di subtopik yang kedua di mana kita nak menyediakan tapak semaian kita. Okey, cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita sambung balik penyediaan bahan dan alatan ni. Tadi saya ada sebut pelajar mesti tahu membezakan antara bahan dan juga alatan.
Nak bezakan senang je. Bahan ni kalau kita guna dia habis, dia tak boleh ambil balik. Macam contohnya plastik polybag ni macam boleh guna semula. Tapi kalau katakan kita dah tanam kat situ anak pokok durian, bila kita nak pindahkan kita koyakkan dia. Kita boleh pakai balik tak polybag ni? Tak boleh. Itu dia. Kita namakan dia sebagai bahan, dan alatan ni alatan yang kita boleh guna banyak kali lah. Okey. Okey, seterusnya adalah menilai dan memeriksa keperluan tapak semayan. Kita nak buat tapak semayan ni. Okey, kita tengok kita nak buka tapak semayan apa, sama ada kita nak buka tapak semayan komersial ke ataupun kita untuk ladang kita saja. Ada setengah dia buat dua-dua sekali. Ada anak pokok tu pun dijual kat luar selain dia tanam untuk ladang dia sendiri. Okey, andai kata kita ambil yang kedua tadi sebab itu yang menyeluruh kan. Jadi kita perlukan sekurang-kurangnya 12 keperluan yang kita kena sediakan. Antaranya pejabat. Pejabat kalau kita nak jual, kita kena ada kaunter jualan. Stor bahan kimia. Bahan kimia ni seperti racun. Kalau kita tengok kat sini gambar stor bahan kimia saya letak ujung. Kenapa? Sebab dia bahan yang berbahaya. Kita tak boleh dekat-dekat dengan pejabat. Kalau katakan berlaku tumpahan racun apa semua, kita tak nak dia membahayakan diri kita. Dan seterusnya stor baja, stor peralatan, garaj, bangsal, rumah pembiakan, rumah teduhan, tempat pengerasan. Tahu pengerasan ni apa? Tak pasti. Mungkin tak tahu kan. Dia sebenarnya kita pindah, kita letakkan pokok ni di tempat yang tak ada teduhan supaya dia bersedia untuk dipindahkan di kawasan ladang. Ataupun kawasan tanaman. Okey, sumber air, kawasan pameran tanaman dan laluan. Ada 12 keperluan semayan ni. Dan untuk para pelajar awak kena ingat bahawa soalan pun boleh bagi dalam bentuk ni. Minta pelajar untuk melakarkan pelan tapak semayan. Contoh soalan SPM. Contoh soalan SPM pun dia boleh minta susunan tu. Susunan dia tak ada yang spesifik tapi difikirkan logik. Macam tadi saya contohnya saya kata stor bahan kimia. Bahan kimia ni dia tak boleh satu bangunan dengan pejabat. Contohnya macam tu. Okey, kita terus. Okey, sistem pengairan kita tapak semayan dah selesai, dah siap. Sekarang kita nak selesaikan masalah tak ada orang nak siram pokok. Kadang-kadang tapak tu luas sangat cikgu. Luas sangat, penat kita. Tak sempatlah nak siram semua dalam satu masa. Kan? Ya betul. Jadi kita gunakan teknologi yang ada iaitu menggunakan sistem pengairan. Sistem pengairan yang popular ni paling popular ada dua lah. Sebenarnya ada banyak sistem tapi yang kita bincangkan dua untuk mata pelajaran tanaman makanan ni. Yang pertama sistem pengairan renjis. Renjis ni air dia keluar secara percikan. Dan yang kedua adalah pengairan titis. Air tu akan menitis di pangkal pokok. Tapi untuk sistem pengairan tapak semayan kita sistem pengairan renjis ni lebih sesuai. Kenapa? Sebab sistem pengairan renjis ni kita nak siram biji benih yang tak ada akar lagi. Kadang-kadang kalau katakan kita letak titis kadang-kadang tak sampai. Takut tak kena pada biji benih tu. Jadi kita gunakan pengairan renjis supaya medium semayan tu betul-betul cukup basah untuk tumbuhan biji benih tadi bercambah. Baik. Jadi bila untuk sistem pengairan titis ni boleh juga digunakan di tapak semayan tapi untuk pokok-pokok yang dah besar. Yang ataupun yang telah dipindahkan ke polybag besar. Okey. Kita teruskan. Okey, mencadangkan sistem pengairan. Jadi nanti kadang-kadang soalan PEXA tu dia minta pelajar cadangkan sistem pengairan yang sesuai. Ataupun mengapa anda memilih sistem pengairan ni? Ini jawapan dia sebenarnya. Para pelajar boleh ulang kaji. Ingat, faham. Kalau di buku teks tu, di buku teks tingkatan 4 lah cikgu ya? Buku teks tingkatan 4. Jadi calon-calon SPM 2021 boleh ulang kaji. Buka balik buku teks tu. Jangan buat orang kata perhiasan je kat rumah tu. Ataupun nota-nota yang cikgu bagi pun boleh baca. Jangan tak baca. Okey, kelebihan sistem ni kat sini saya bagi 4 je lah. Kalau ada lain yang difikirkan logik pun diterima oleh penanda biasanya. Okey, sesuai digunakan kebanyakan jenis tanaman, komponen ini boleh diubah ke lokasi lain kerana mudah dibuka dan dipasang.
Okey, kalau pengairan rejes ni kita boleh buka, kita boleh pasang. Kalau titis tadi ada setengah penitis tu dah pasang dah tak boleh buka. Kalau kita buka dia tak fix lah untuk dipasang semula. Okey. Penjemuran lebih sekata untuk semua kawasan. Komponen sistem yang dipasang tidak menghalang aktiviti ladang. Kita boleh susun dia supaya tak menghalang aktiviti ladang kita. Okey. Cadangan sistem pengairan ni kita boleh kita boleh paparkan dalam bentuk lakaran sistem pengairan renjes ni dalam bentuk lakaran lah. Lakaran. Jadi inilah contoh lakaran sistem pengairan renjes. Mesti ada tangki, penapis, pam. Kalau pengairan renjes dia kena ada pam supaya tekanan air tu cukup kuat untuk menghasilkan percikan air yang sekata. Dan injap ni kita kawal lah bila kita nak tutup, nak buka ke kan. Ya. Okey, dan perenjes ni ada nama lain dia, sprinkler. Sprinkler ni buat bahasa Inggeris. Kadang-kadang kalau ada kalau kita pergi kedai kita sebut perenjes, nanti orang tak faham. Jadi dia sprinkler. Okey, lakaran yang baik adalah lakaran yang lengkap dan berlabel. Dan tidak ada, tak terputuslah di mana-mana bahagian. Dan tersusun mengikut aturannya. Ada daripada tangki, tapis dulu, pump, kemudian ada pipe sekunder dan sampailah ke sprinkler. Ni antara soalan yang boleh dikeluarkan dalam SPM. Biasanya. Okey. Baik. Dah bagi cadangan, macam mana nak pasang kan? Mesti betul. Pasang. Jadi mesti tahu cara nak pasang. Mata pelajaran pun MPV kemahiran. Jadi inilah kemahiran yang mereka kena tahu, kena pasang. Mereka pun dah pasang dah ni kat sekolah. Cuma kadang-kadang dia ingat tak langkah yang susun atur yang betul tu. Yang betul. Yang betul. Buat dah buat, tapi kena ingat juga langkah yang betul. Okey. Kita mulakan dengan lakaran. Ada lakaran kita pasang ikut lakaran. Supaya apa? Supaya dia bila kita pasang nanti tak mengganggu aktiviti ladang kita tadi kan. Ya, betul. Okay, kita pasang pipe utama dari tangki ke penapis, kemudian pasang pump, pasang injap, sambung ke sambungan T dan L, sambung ke pipe PVC, pasang pipe PVC dan perenjes. Dah siap pasang, kita akan uji. Dah pasang jangan tinggal, kena uji dulu, tengok okey tak, ada bocor ke tak. Kalau ada bocor kita kena atasilah masalah tu. Okey. Siap pasang, jadi selesailah topik kita untuk modul 2 tanaman makanan, iaitu penyediaan kawasan. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian soalan. Ini soalan yang kita ternanti-nantikan untuk rakan-rakan calon-calon SPM 2021 kita di sini. Diharapkan setakat ini mereka mengikuti, menulis nota dan membuat rujukan. Semua okey ya, bersedia? Semangat sikit. Boleh? Kalau okey, bagi Nisa double thumbs up. Baru nampak. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Jom cikgu, kita teruskan dengan soalan kita. Okey, sebelum tu saya ingatkan semula bahawa dalam peperiksaan SPM bertulis, ujian bertulis, terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ni lebih kepada soalan struktur dan bahagian B adalah soalan esei. Okey. Soalan struktur ni soalan-soalan ringkas. Sama ada dalam pelbagai bentuk lah. Okey, kita sambil tu kita tengok terus pada soalan. Jom cikgu. Okey, yang pertama ni. Okey, soalan yang pertama, nyatakan 3 ciri utama pemilihan tapak tanaman. Tadi saya dah cakap banyak dah tadi. Okey, kali ni kita minta pelajar jawab. Okey, ada siapa nak jawab? Nyatakan 3 ciri utama pemilihan tapak tanaman. Silakan Hazika. Okey, apa dia? Pertama, jenis tanah yang struktur dari tekstur tanah yang baik untuk tanaman. Okey. Yang kedua? Yang kedua, pencahayaan yang baik. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, mempunyai sumber air. Baik. Mempunyai kemudahan. Ya, betul cikgu? Dapat 4. Okey, betul. Dapat 3 markah. Sebenarnya dia minta 3. Bagi 3 lebih. Jawapan dia 4. Semua betul tapi tetap 3 markah sebab 3 markah. Dia cuma soalan ni untuk 3 markah. Okey, jawapan yang baik. Okey, kita tengok. Dia minta 3 ciri utama. Jenis tanah
yang struktur dan tekstur tanah yang baik untuk tanaman. Ini lengkap betul ni jawapan ni. Tapi sebenarnya kalau dicakap jenis tanah yang baik untuk tanaman pun dah diterima. Okey, pencahayaan yang baik, pencahayaan yang mencukupi atau pencahayaan yang baik atau pencahayaan mencukupi. Mengikut perkataan masing-masing lah ya. Masing-masing. Kita tak terlalu formal sangat jawapan tu, tapi mencapai sampai maksudnya kita terima. Ya, baik. Mempunyai sumber air ataupun berdekatan dengan sumber air, mempunyai kemudahan infrastruktur. Okey, awas jawapan bulang yang bawa maksud. Contohnya tadilah mempunyai, dia jawab mempunyai sumber air berdekatan dengan sumber air. Jadi yang salah satu tak diterima. Kalau katakan dia jawab cukup-cukup je 3, hilang dah markah situ. Hilanglah satu markah sebab jawab dia ulang sebenarnya. Dia anggap ulang jawapan. Hati-hati tu. Betul. Tu kena ingat tu. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Berikut adalah pernyataan tentang ciri utama pemilihan tapak tanaman. Tandakan betul atau salah bagi pernyataan. Tandakan right bagi pernyataan yang benar dan tandakan salah, pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey. Okey. Ni ada siapa nak cuba jawab? Okey, kawan-kawan siapa nak cuba jawab? Ada. Kai, silakan Kai Najmi. Najmi bacakan pernyataan tu, lepas tu sebutkan betul atau salah, boleh? Tapak terletak berjauhan dari pekan atau bandar. Salah. Salah. Mempunyai sumber air bersih. Betul. Betul. Kawasan pencahayaan yang baik. Betul. Tidak mempunyai jalan raya. Salah. Salah. Betul ke cikgu jawapan Najmi? Okey, kita semak sama-sama. Okey, yang pertama dia kata apa tadi? Salah. Okey, salah. Ya, salah. Betul. Kita nak kalau boleh dekat. Sebab apa? Kalau kita tanam sayur tu senang kita hantar pasar. Pasar ni kat mana? Biasa kat bandar kan, pekan kan. Seboleh-boleh yang paling hampir lah kalau tak ada. Maksudnya yang dekat tu yang utama lebih baik kita pilih. Lebih baik. Okey, mempunyai sumber air bersih. Betul. Kawasan pencahayaan yang baik, mempunyai jalan raya. Jalan raya ni adalah infrastruktur. Tak ada jalan, susahlah kita. Baik. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan fungsi alat membersih kawasan berikut. Di ruang jawapan yang disediakan. Siapa yang nak jawab? Kalau boleh sebut nama alat tu. Kenal ke tidak sebenarnya kenal ni? ke tak alat ni? Ya. Siapa nak cuba? Siapa? Ada. Siapa? Kalau tak ada yang nak angkat tangan, kita sebut namanya. Kita panggil. Okey, cikgu. Saya Zarul. Okey, Zarul. Cuba silakan. jawab. Bagus Zarul ni. Yang atas sekali tu, nama dia sensor. Fungsi dia untuk menebang pokok yang besar. Okey, betul. Yang kedua? Okey, yang kedua tu parang. Kegunaan dia untuk menebang pokok yang kecil. Okey, betul. Baik. Okay, yang last sekali itu kereta sorong. Fungsi dia untuk mengangkut dan memindahkan bahan buangan. Okey, betul jawapan dia. Ni sebenarnya jawapan dia, kalau katakan soalan tu tanya alat tu, chainsaw pun diterima walaupun bahasa Inggeris. Ya. Sebenarnya sebab benda yang sama, cuma nama sama ada perkataan tu bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Sebenarnya kalau bahasa Melayu dia gergaji rantai kan. Kita pun orang biasa pun sebut chainsaw. Iyalah. Baiklah. Ni antara bentuk soalan lah. Bentuk soalan bergambar yang menguji kefahaman budak tentang fungsi alat. Baik. Setakat ini saya tadi nanya risau. Kawan-kawan ni senyap. Dia fokus sangat mungkin ya. Dia setakat ini mereka dapat jawab dengan baik. Kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Tetapi kita beri rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Saya adalah calon yang akan mengambil SPM 2021 bagi mata pelajaran tanaman makanan. Banyak ilmu dan kemahiran yang telah saya pelajari. Saya akan menggunakan ilmu ini untuk menjawab soalan peperiksaan SPM dan juga untuk kehidupan saya di masa hadapan nanti. Semoga saya akan mendapat keputusan yang cemerlang bagi peperiksaan SPM 2021 nanti. Didik TV KPM TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Sekarang ni kita dah mengenali soalan-soalan, bentuk soalan dalam bahagian A. Jom cikgu kita pergi ke soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B. Soalan bahagian B banyak markah dia. Soalan ini biasanya soalan-soalan yang meminta pelajar berfikir, mengeluarkan idea. Baik. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama bahagian B. Baik. Okey, anda bercadang mengusahakan sebidang tanah terbiar seluas 1 hektar untuk penanaman bendi.
Nyatakan 2 jenis jentera yang boleh digunakan untuk untuk penyediaan tanah bagi tanaman itu. Okey. Maka ada 2. Dia sebut. Nyatakan je 2. Okey. Kemudian berdasarkan jawapan anda di 1A, huraikan cara jentera itu melakukan kerja penyediaan tanah. 6 markah. 6 markah. Ya. Dia nak daripada 1A ni tapi 6 markah. Nanti kita tengok satu-satu. Okey, nyatakan 2 kebaikan penggunaan jentera. Ya. Jentera tersebut. Jadi dekat sini kita dapat lihat pada soalan tersebut ada kata-kata kunci yang perlu calon-calon SPM beri perhatian agar tidak tersasar jawapannya, cikgu. Ya, betul. Okey, kita lihat dulu yang A. Okey, nyatakan 2 jenis jentera yang boleh digunakan untuk penyediaan tanah bagi tanaman. Pokok bendi tadi ya. Tanaman bendi itu. Okey, ada siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Angkat tangan, silakan. Ya, Farisa, silakan. Farisa, okey. Nombor 1 jentolak, nombor 2 bajak piring, nombor 3 bajak sepak dengan nombor 4 bajak putah. Okey, kita tengok. Okey, jentolak, bajak piring, bajak sepak dan juga bajak putah. Okey, ada memang semua jawapan diterima tapi markah dia maksimum 2. So dia kan ambil 2 jawapan sahaja. Baik. Ada banyak lagi sebenarnya contohnya bajak pahat tadi kan. Kalau gambar tadi tu bajak pahat yang tak ada tulis. Tapi tak apa, dah banyak sangat dah jawapan. Okey, berdasarkan jawapan anda di A, huraikan cara jentera itu melakukan kerja penyediaan tanah. Tadi jawapan yang kita pilih tadi, kita mesti huraikan pula. Tulis mula jawapan tu. Yang tadi kan, katakan tadi pilih jentolak ke apa ke, tulis mula dan kita kena huraikan. Okey, ada siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Seterusnya, siapa yang nak jawab? Kita akan panggil nama yang tak jawab lagi ni. Boleh panggil ni. Siapa tadi tak ingat pula yang belum jawab. Yang tersenyum tu bolehlah cuba ya Hazim. Hazim, boleh cuba Zim. Dia belanja senyuman yang manis je. Belanjalah kami dengan jawapan anda. Okey Zim, cuba Zim. Silakan Hazim. Mikrofon tu dekat sikit dengan mulut ya. Okey, baik. Nombor 1 jentolak. Cara dia berfungsi? Fungsi untuk membersihkan kawasan dari tunggul kayu. Baik. Dan meratakan tanah kawasan penanaman. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 2 bajak piring. Fungsinya memotong dan memecahkan tanah. Dan lagi satu, mengangkat dan membalikkan tanah. Okey. Ada lagi? Ada lagi. Nombor 3 bajak putah. Fungsinya menghancurkan tanah menjadi butiran halus. Okey. Ya, jom cikgu kita lihat jawapan betul ke Hazim ni. Cara jentera. Yang pertama jentolak, membersihkan kawasan dari tunggul kayu. Meratakan tanah di kawasan penanaman. Jadi dah dapat 2 betul, markah ada markah 2 huraian lah dia buat. Bajak piring, memotong dan memecahkan tanah. Kemudian diangkat dan membalikkan tanah. Okey, betul. Bajak putah, menghancurkan tanah menjadi butir halus dan juga menggaul sisa tanaman dan baja di dalam tanah. Baik. Terima kasih Hazim jawapannya. Okay, jawapan dapat baik. 6 markah dekat situ. Macam itulah. Sebenarnya ada tips juga lah saya beritahu. Sebenarnya pelajar ni kadang-kadang cikgu sambil-sambil suruh buat kerja tu mesti ada cikgu cerita kan. Kita kalau masa tu pun kadang-kadang pelajar tanya tak boleh ke pakai jentera kan. Sebenarnya setiap kerja penyediaan tu ada dia punya jentera dia. Contohnya nak bina batas, ada tak jentera? Ada. Namanya pun pembatas. Nak tahu, Google lah. Sekarang zaman pelajar pun dah ada. Di hujung jari semuanya cikgu. Cubalah sesekali sambil-sambil belajar tu. Ada tak jentera lain kan? Cuba cari sendiri. Cari informasi tambahan. Tu tips lah. Kalau pengetahuan am ya cikgu. Pengetahuan am. Di samping tu dia membantu kita menambah jawapan. Betul. Okey, nyatakan 2 kebaikan penggunaan jentera. Okey, ada siapa nak bagi jawapan? Kita panggil ni lah. Siapa tadi yang tak jawab lagi? Amira Iliana ya? Amira, cuba. Silakan. Nombor 1, memudahkan kerja penyediaan tanah. Nombor 2, menyediakan kawasan yang luas dengan cepat.
Kita semak jawapan beliau. Kebaikan dia memudahkan kerja penyediaan tanah dan menyediakan kawasan yang luas dan cepat. Betul. Kalau betul jawapan dia, dan kalau ada idea lain pun boleh tulis. Contohnya kerja-kerja penyediaan tanah dapat dilakukan pada masa yang dikehendaki ataupun pada tempoh yang ditetapkan. Tempoh yang lebih singkat dan kurang menggunakan tenaga kerja manusia. Betul. Jadi jawapan yang berkaitan boleh diletakkan juga. Boleh diletakkan selagi dia dia menerangkan kebaikan tu. Sekali kebaikan tu adalah dipikirkan relevan lah dengan soalan. Okey, kita terus kepada soalan kedua. Minta maaf ada sikit kesilapan tu. Tak apa. Soalan bahagian B yang kedua. Ni kita ambil subtopik yang kedua pula. Rakan anda mengusahakan tapak semaian tanaman buah-buahan. Beliau ingin memasang sistem pengairan renjes di tapak semaian miliknya. Laka dan labelkan kaedah pengairan renjes itu. Kali ni kena melukislah sikit. Kena melontarkan idea dalam bentuk lakaran. Laka-laka juga jangan lupa untuk menyusun setiap komponen-komponen itu dengan betul. Susunan yang betul. Ya betul. Dan nyatakan dua kelebihan sistem pengairan renjes. Okey, yang ni untuk membuat lakaran sebenarnya satu markah je. Dia buat lakaran, kita bagi satu markah. Tapi yang paling penting label. Label. Lakaran, tapi lakaran pun kalau susunan tak betul mungkin hilang markah. Itu dia. Yang kedua label. Label 7 markah. Tips dia kita buat lukis, tak perlu warna, tak apa. Yang penting label, tak perlu nak cantik. Kadang-kadang yang kita alamak nak lukis susahnya. Kita bukan pendidikan seni nak kena lukis macam tangki. saya sebut je lukis ke lakar ke saya dah meletak tangan. Buat petak-petak pun tak apa. Semua petak pun tak apa. Tapi yang penting tangki mestilah besar sikit. Takkanlah tangki kecil kan. Tapi yang penting label. Susunan betul dan juga label dengan betul. Markah label ni maksimum 7 markah. Kalau kita takut salah, kita letak lebih. Macam contohnya kat sini yang saya tunjukkan, saya labelkan tangki, kita labelkan pipe utama, penapis, pump, semua sekali label apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya letak 8. Jadi kalau ada mana tahu tersalah ke kan, kita selamat lagi. Itu tips daripada saya. Tulis je, contohnya pipe sekunda. Kita ada penyambung L, penyambung T. Okey. Baik. Okey, mudah je ni lakaran ni. Ni rugi kalau tak jawab soalan-soalan macam ni. Dan inilah bahagian untuk mereka mendapatkan markah lebih, cikgu. Kalau katakan pelajar tu buat, dia mesti tahu punya. Sebab apa? Biasanya cikgu, kalau cikgu yang mengajar walaupun amali, cikgu akan terangkan, okey hari ni kita nak pasang sistem pengairan, okey saya nak pasang tangki, pump. Cikgu mesti cakap punya, tak mungkin cikgu tak cakap kan. Jadi kena ingat dan hayati ilmu tu. Kita kena hayati ilmu ni baru kita ingat. Okey, nyatakan dua kelebihan sistem pengairan renjes. Siapa boleh jawab? Okey, ada siapa nak jawab? Kelebihan sistem Farisa, silakan. Okey, Farisa. Yang pertama, sesuai digunakan pada kebanyakan jenis tanaman. Okey. Yang kedua, penyemburan sekata pada seluruh kawasan. Baik. Yang ketiga, komponen sistem yang dipasang tidak menghalang aktiviti ladang. Baik. Yang keempat, komponen sistem boleh diubah ke lokasi lain kerana mudah dibuka dan dipasang semula. Empat dia bagi, cikgu. Empat bagi banyak ni kita tengok. Okey, sesuai digunakan untuk kebanyakan jenis tanaman, betul. Penyemburan sekata pada seluruh kawasan. Komponen sistem yang dipasang tidak menghalang aktiviti ladang. Komponen sistem yang diubah ke lokasi, boleh diubah ke lokasi lain kerana mudah dibuka dan dipasang. Kalau dia cakap komponen sistem boleh diubah ke lokasi lain pun dah cukup dah ada markah. Baik. Okey. Okey, itu dua contoh soalan bahagian B. Ada soalan berkaitan dengan cara menjawab ke? Ada tak? Ada lagi. Ada, yang tak ada? Tak faham, ada yang tak faham tertanya-tanya. Silakan Najmi. Najmi dulu. Bolehkah saya menulis lebih daripada jawapan yang diminta? Jawab. Okey, yang tadi kan kita tulis je lah. Mana tahu kalau hari tu penanda tu dia bersimpati dengan awak ke, dia akan terima. Jadi
tulis je, jangan takut. Tapi dia akan membazirkan masa awak. Kalau nak tulis, jangan tulislah lebih 1, 2 kita boleh tulis. Tak salah. Janji kita menggunakan masa menjawab dengan baik. Dengan baik. Okey, ada lagi? Ya. Ada lagi satu soalan. Hazika tadi angkat tangan juga. Silakan Hazika. Sekiranya saya melakar tapi tidak melabel, adakah saya masih memperoleh markah? Okey, boleh. Terima markah. Tapi berapa? Satu je. Rugilah. Rugi. Kita kena label. Tak warna tak apa. Yang penting label. Okay. Sebab dekat bahagian label tu tadi kan cikgu yang markahnya banyak 7. Label. Lakar 1 je. Ya. Sebab sebenarnya tujuan soalan tu dia nak minat pelajar. Dia tahu tak? Dia tahu tak cara nak pasang. Jadi kalau dia lukis tu, dia label dengan betul, kita tahu budak ni tahu sebenarnya kat mana pandai nak susun alat ni. Itu tujuan soalan ni. Soalan dia nak uji kan pelajar kan. Kefahaman. Okey, ada lagi? Tak ada? Ada lagi soalan? Tak ada, saya teruskan. Okey. Bolehlah kot satu lagi soalan cikgu, soalan di skrin. Soalan. Ada lagi? Okey, kesimpulannya cikgu. Kesimpulan. Bolehlah cikgu, kita dah boleh orang kata apa, pergi beri kesimpulan berkenaan dengan topik yang kita pelajari hari ini, iaitu tanaman makanan. Okey, kesimpulan. Yang pertama, nasihat, tips daripada saya. Ya. Bila kita belajar, kita mesti ambil tahu. Ambil tahu. Betul. Keywords dia adalah ambil tahu. Setiap kali cikgu cakap kan, cikgu terangkan. Mesti cikgu terangkan mesti ada sebab. Betul. Bukan suka-suka cikgu cakap kan. Ambil tahu ciri pemilihan tapak tanaman dan tapak semayan. Kita kena ambil tahu. Ingat nama dan fungsi bahan dan alatan. Nanti kalau balik rumah ni alat apa, orang tanya tak tahu, malu. Kata belajar. Kata belajar. Bila orang tanya alat pertanian tak tahu. Masa tu kita akan cakap, saya tak belajar tu. Jangan sampai macam tu. Jadi setiap kali belajar, nama dan fungsi bahan, bahan dan alatan kita kena ambil tahu. Yang ketiga, langkah dan tujuan dalam kerja-kerja penyediaan tapak tanaman, tapak semayan, memasang sistem pengairan ni, langkah-langkah ni kita kena ingat. Kena ingat. Cara nak ingat senang je. Masa cikgu cakap tu nak suruh buat apa, kita kena ingat lah. Ingat cikgu cakap. Sebab cikgu akan bagi, biasanya cikgu arahan cikgu mesti ikut langkah. Langkah. Menilai dan menentukan kaedah atau langkah atau teknologi bagi setiap kerja. Contohnya tadi, nak membersihkan kawasan, apa cara yang kita ada? Kenapa ada banyak cara? Sebab dia mungkin ada sebab-sebab tertentu. Contohnya, kita guna jentolak untuk kerja-kerja yang kita tak mampu nak gunakan tulang empat kerat kita. Nak cabut akar tu, tak larat saya kalau saya. Betul cikgu. Jadi kita nak ratakan kawasan dengan cepat. Macam tu. Kita kena menilai lah benda tu. Menilai kenapa kita nak gunakan teknologi tu. Jadi, kalau setiap kali belajar, kita ambil kira keempat-empat perkara ni dalam topik ni, insya-Allah pelajar akan kuasai 10 objektif yang subtopik pertama dan 6 objektif subtopik yang kedua. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Idris. Saya sendiri pun banyak yang saya pelajari sepanjang kita bersiaran. Terima kasih cikgu Idris dari SMKI Tawar dan juga rakan-rakan dari sekolah yang sama, kerana bersama-sama dengan kami kita telah ulang kaji 2 subtopik di mana kita berbincang mengenai penyediaan kawasan tanaman dan juga penyediaan tapak semayan dan juga pemasangan sistem perairan. Baiklah, sebelum kita akhiri episod kali ini, Nisa nak baca satu kad ucapan yang telah kita terima daripada murid-murid dari seluruh Malaysia berkenaan dengan kempen hashtag terima kasih cikgu, memandangkan sambutan Hari Guru tidak lama lagi, bulan 5 tak lama, pejabat-pejabat dah pun tiba dan kita ada satu kad yang sangat comel, sangat cantik di sini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu memberikan saya ilmu, pengetahuan dan mendidik kami dengan baik. Yang cikgu bagi pada saya, minta maaf di atas kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan. Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih adik yang telah menghantarkan kad ini. Tak jumpa pula siapa pengirimnya. Tapi terima kasih banyak-banyak di atas kiriman ucapan ini. Baiklah cikgu, kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi mereka yang telah menonton kita selama 1 jam ini. Nisa ingin mengucapkan selamat berpuasa. Jangan ponteng-ponteng, jangan puasa yang yuk. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye semua.